Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam sembang santai di petang hari. Jadi pada hari ini insya-Allah fokus kita sudah semestinya lah kan. Kita sembang sukan pula lah. Jadi hari Sabtu hari tu kita dah sembang politik kat Malaysia, kes COVID semua. Jadi hari ini kita sembang santai pasal sukan lah. Ada sesiapa tahu tak nak bincang pasal nak santai pasal apa ni? Okey. Baik. So pada petang ini sebenarnya kita hari Ahad yang lepas kan. Semalam lah, semalam ada dua kejohanan yang besar lah yang telah berlangsung di UK khususnya. Pertamanya Wimbledon tahun 2021. Dan juga kita ada Euro 2020 yang tertangguh sebelum ini disebabkan pada tahun lepas pandemik COVID-19 yang pertama kali berlaku, maka ditangguhkan ke tahun inilah. Okey. Jadi kita santai-santai je petang ni. Pertama sekali kita mulakan dengan tenis lah. Tenis siapa yang tak tahu tu kan? Siapa peminat tenis kat sini? Ada tak? Cuba komen sikit. Ada tak yang peminat tenis? Tak ada tak apalah sebab saya ni sukan saya yang pertama-tama saya mula tak minat. Ada yang komen tak minat sukan yang pertama saya sudah semestinya lah bola sepak. Sudah semestinya bola sepak. Kemudian yang keduanya adalah tenis. Sebab history saya, sejarah saya waktu saya bersekolah menengah dulu pun saya pernah mewakili sekolah lah dan bahkan peringkat daerah kan untuk bermain sukan tenis ni. Okay, jadi tenis ni dah jadi satu sukan yang saya ikuti jugalah sehingga ke sekarang. Okay, jadi pada Wimbledon tahun 2021 ini sebenarnya ramai yang menjangkakan untuk Federer akan menang. Roger Federer kan. Tapi siapa yang tahu tenis ni, Roger Federer ni dia dah makin lama makin jatuh lah. Bukanlah sebab usianya pun nak menghampiri 40 tahun. Dan namun begitu kalau dari segi prestasi sudah semestinya ada orang menjangkakan pemain nombor 1 dunia lah yang akan terus menang iaitu Novak Djokovic. Sebab dia telah mengalahkan Nadal di kejohanan Grand Slam favourite dia kan kat Perancis, iaitu Roland Garros. Jadi sudah semestinya Djokovic menjadi pilihan utama lah dan memang beliau menang lah pada pada edisi kali ini iaitu 2021. Wimbledon tidak berlaku ataupun tidak berlangsung pada tahun 2020 kerana pandemik ini, maka tahun 2021 menjadi satu kejohanan yang dinanti-nantikan lah oleh peminat-peminat ni. Okey, siapa yang apa orang kata tak kenal Novak Djokovic ni, mari sini saya tunjuk sikit. Okey. So, inilah Novak Djokovic. Okey, dia telah menang Wimbledon 2021 semalam lah. Jadi dia pun dah buat satu sejarah yang mana telah menang sebanyak 20 Grand Slam selain daripada Federer dan juga Nadal. Jadi tahniah kepada Novak Djokovic. Dan sebenarnya semalam pun menjadi dua sah lah final Wimbledon juga antara pertemuan Serbia Itali iaitu Djokovic daripada Serbia dan Berrettini dari Itali lah. Jadi sebenarnya semalam Itali ada dua final yang dia join. Satu kat Wimbledon dan dua-duanya kat UK dan satu lagi Euro. Okay, so kejap lagi kita pergi kat Euro lah Alright, so begitulah Wimbledon telah menjadi satu sejarah juga kepada Ashley Barty. Merupakan pemain Australia pertama yang memenangi Grand Slam di Wimbledon lah. Jadi semua ni history sejarah lah. Jadi untuk tenis ni sebenarnya Malaysia, kalau saya tak adalah ikuti tenis di Malaysia sangat sebab dia tak ada yang memasuk carta dunia yang tinggi macam apa nama dia tu,
macam China, Jepun kan, dia tak ada lagi player yang bagus daripada Malaysia ni. Jadi kita doakan pada masa yang akan datang, insya-Allah Malaysia juga mampu melahirkan pemain tenis yang bertaraf dunia. Okey, sama-samalah kita doakan. Semua tu perlukan kesungguhan dan sokongan daripada semua pihak. Okey, dan kita pergi yang kedua. Sudah semestinya Euro 2020 yang ternanti-nanti oleh semua bapak-bapak, brother-brother, pemuda-pemuda yang meminati sukan bola ni. Kalau tak tahu negara, dahsyat sangat lah. Tapi sebenarnya sudah semestinya dia orang akan tahulah kan negara mana dan negara mana. Okey. Jadi sebenarnya final Euro 2020 ni mempunyai banyak sentimen yang telah dibawa. Terima kasih. Terima kasih Firdaus Pidoy, nama glamour dia. Ya, saya pernah juga mewakili tenis di peringkat matrikulasi Perlis. Oh, sempat dengar Okay, so sebenarnya dah masuk kat Euro ni. Okay, so kalau Euro 2020 ni mempunyai banyak sentimen. Antara yang saya sempat baca ialah Aiman Rashidan Wong lah di Twitter yang menceritakan kronologi bahawa England ni tidak diminati oleh semua Euro. Maksudnya negara-negara Eropah pun tak minat dia. Dan kalau kita 2016 sempat saya ke London kan ketika itu. Dan ketika itu telah mulanya promotion daripada kerajaan UK kan untuk buat Brexit. Untuk dia keluar daripada gagasan EU dan dia nak stand alone lah. Jadi sebenarnya daripada sudut situ pun sebenarnya negara-negara Eropah ni macam kecoh lah dia ni kan. UK ni macam bagus je kan. Sebab kononnya dia boleh berdiri sendiri. Dan memang pada asalnya kalau ikut daripada cicipan Aiman Rashidan Wong tu sebenarnya bukanlah UK pun yang mengasalkan Euro tetapi kumpulan yang negara-negara yang terdiri adalah Germany, Perancis dan beberapa buah negara lain lah. So siapa yang nak tahu boleh pergi ke Twitter Aiman Rashidan Wong untuk tahu dia punya kronologi. Jadi sebenarnya banyak negara yang nak, memang negara Eropah nak Itali menang pun. Okay, tapi dari sudut sejarah Islam pula, ini ada nasihat lah daripada ustaz yang saya kenal, Ustaz Suhal kan. Dia kata, kita ni sebagai orang Islam ni kena ada sensitif lah kan. England tu negara, tengok dia punya bendera tu sendiri. Kan. Bendera dia pun macam dah ada tanda salib kan. Jadi takkan kita nak menyokong sana. Okay. Jadi itu sentimen-sentimen yang sepatutnya sebagai seorang Muslim, you boleh meminati bola, you boleh, saya pun minat kan bola kan. Tapi jangan apa orang kata hooligan sangatlah. Sebab sebelum semalam pun ada berlaku kejadian di Wembley pun yang mana penyokong England ni fanatik merempur dahsyat lah, sangat dahsyat dan macam bukan manusia pula jadi kita tak nak jadi macam tu lah Okey. Jadi England tewas lah. Seperti yang dijangkakan oleh semua negara Eropah. Walaupun mendahului pada minit yang kedua kan. Kalau siapa-siapa yang tengok highlight, minit kedua dah gol lah England ni. Pertahanan daripada Manchester United, Luke Shaw, gol. Bukan Harry Kane, bukan Sterling. Tetapi Luke Shaw, pertahanan back kiri yang menjadikan gol pertama England pada minit yang kedua. Jadi kalau ikutkan sebenarnya siapa yang ada Astro ataupun yang boleh rewind balik ataupun tengok dekat mana-mana live ataupun repeat, kalau tengok pada minit awal tu memang England yang paling banyak serang lah berbanding Itali. Itali agak gopoh, Itali dia agak goyah sebab awal-awal dah kena, jadi dia pun agak goyah. Jadi benda-benda ni dalam sukan dia semuanya mental. Jadi 10 minit yang terakhir, kalau siapa fast forward highlight tu semua ataupun match tu akan tengok England mula mengawal situasi padang semua. Dan pada minit yang ke berapa minit ke 70, 60 lebih kan, dan akhirnya Itali menyamakan kedudukan lah. Itali menyamakan kedudukan dan England mula tertekan. Waktu tu barulah tergopoh gapah nak jahit gol kemenangan kononnya. Tetapi seakan-akan kita tahu bahawa Itali ni memang nak
memang nak penalti lah. Seakan-akan kita tahu macam tu lah. Dan memang tak nafikan Italia ada mental yang kuat dan dia menguasai tengah dengan baik. Jadi sebenarnya kalau kita pergi kepada Malaysia, pasukan Malaysia, Malaysia kita ni, semua orang masih mengingati bahawa Malaysia akan boleh juara World Cup kan. Satu kenyataan yang pernah dikeluarkan oleh Menteri Sukan kita lah. Tak tahu siapa waktu tu, saya pun dah lupa. Rasanya bukan KJ KJ ke? Bukanlah pernah kata Malaysia boleh menang Piala Dunia ni. Ya memang boleh menang tetapi kena belajarlah kena ada sistem yang baik dan saya rasa pandangan mungkin semua orang setuju kalau kita tengok JDT mempunyai satu sistem pelatihan yang bagus untuk dia punya sukan, untuk dia punya bola tu. Maksudnya untuk pasukan dia. Kalau kita tengok perancangan dia pun yang digembar-gemburkan kat Twitter dia, dekat Facebook JDT pun sangat baik. Dia demi sukan dia, dia ada stadium dia sendiri, kemudian dia ada merchandise dia. Jadi kalau Malaysia nak pergi lebih jauh, jadi pertamanya sukan ni kena sentuh juga politik ni, kena sentuh. Kena keluar daripada gagasan politik. Okay. Ustaz Isai kita kata Itali dah tangkap Saka. Minit yang ke berapa tu? Saka kena jatuh. Dia terekam Ustaz Isai dia terekamnya supaya tak dapat jaringkan gol Kalau ikutkan dah lepas dah Saka tu untuk menembusi untuk pergi ke gol Itali kan. Jadi benda-benda tu semua itu semua game lah game bola ni. Kalau siapa yang memang hayati dia memang nak sangat lah kan England ni menang sebab England dah tak menang piala-piala besar ni sejak tahun 1960 berapa? 60 lebih kan. Jadi badinya masih berterusan. Kononnya istilah it's coming home tu menjadi bualan lah semenjak England pergi ke semifinal. Tetapi apakan daya, England tewas di tempat sendiri juga. Okay? Jadi saya kembali kepada tanah air itu dulu. Jadi sebenarnya Malaysia kalau nak pergi jauh, pertama sekali badan-badan bola sepak negeri bebas daripada politik. Dan sebenarnya kalau kita ikut sejarah, Kelantan cuba nak follow JDT. Saya perasan lah kalau siapa perasan beberapa 5-6 tahun lepas, Kelantan dapat supporter daripada jutawan kan. Waktu tu Datuk Seri Vida, kemudian ada lagi beberapa jutawan kelahiran Kelantan yang cuba bantu kan. Tapi tak tahu apa isunya. Jadi mungkin pengurusannya sebab ialah orang bisnes, tak ada pengalaman background bola sepak, tiba-tiba nak urus kelab. Jadi dia sebenarnya satu benda yang tak bagus lah. Kemudian kalau kita tengok pun di negara luar pun, dia memang beza. Kerajaan bukanlah tak ambil tahu. Maksudnya kerajaan just kutip duit je daripada kelab bola sepak ni sebab dia boleh bayar tax kan. Jadi kalau Malaysia boleh pergi ke arah situ sehingga kan sebenarnya satu masa nanti kelab-kelab bola sepak Malaysia ni dia jadi satu kelab yang besar dan sebenarnya dia boleh jana pendapatan kepada negara pun. Sebab yelah you dah jual jersey yang original bukan jual jersey yang mahal. Saya ingat pada tahun 2016 tu kononnya nak beli jersey Arsenal yang original lah dekat Emirates Stadium kan. Tapi harganya 50 pound. 50 pound cubalah darab dengan RM6. Dapatlah RM300. Saya duk bayang macam tu. Mahal ni nak beli jersey pun kan. Walaupun dekat situ tulis 50 pound tapi kalau kita tukar duit Malaysia dia jadi RM300. Jadi sebenarnya kalau kelab-kelab bola sepak Malaysia ni boleh mencontohi apa yang berlaku di contohnya di UK, di Spanyol, di Portugal. Dan kalau kita tengok Portugal mempunyai akademi bola sepak yang mantap lah sebab Cristiano Ronaldo siapa tak kenal, dia adalah daripada Benfica ke Sporting Lisbon, daripada akademi Sporting Lisbon dan akhirnya dia menjadi player yang terbaik dunia sampai ke hari ini kan. Tetapi walaupun semua orang kata grup F mempunyai adalah grup apa orang kata grup
kalah mati. Grup apa? Grup maut. Tapi semuanya tersingkir. Tak ada siapa yang pergi pun. Semi pun tak ada. Bahkan suku akhir pun tak ada. Semua terkandas di peringkat ke-16 lah. 16 terbaik Euro. Okay. Jadi sebenarnya Malaysia kena pergi ke arah situ. Jadikan penswastaan kepada kelab. Kurangkan politik di kelab. Apatah lagi orang politik, kurangkan. Jadikan dia satu sistem yang bagus yang boleh dicontohi. Dan JDT adalah satu yang semua kelab-kelab negeri boleh contoh. Jadi hopefully siapa yang dengar ni, yang orang-orang yang ada pengaruh, boleh bagi tahulah kat kelab-kelab presiden kelab. Cukup-cukuplah mempolitikkan persatuan. Tapi saya perasan musim yang baru ni, tahun 2021 ni sebenarnya kebanyakannya pasukan negeri telah berubah menjadi kelab. Cuma saya tak pasti adakah struktur dia masih sama. Kalau ikutkan struktur macam sama lagi. Pengerusi kelab ataupun pengerusi persatuan bola sepak negeri tu masih dikepalai oleh menteri besar kan. Jadi dia masih ada lagi sisa-sisa politik tu. Jadi kena ketepikan. Okey. Dah berbanyak lebar lah. Sebenarnya kita nak cerita pasal Euro kita tengoklah Itali punya pasukan alamak. Okay, so Itali telah menang pada tahun ini untuk Euro 2020. Jadi tanah diucapkan kepada penyokong-penyokong Itali. Tim England jangan menyerah kalah. Pasukan anda masih muda-muda lagi. Cuba manfaatkan tim muda yang ada pada England kan. Sebab sebenarnya menjadi satu tanda tanya kepada Gareth Southgate kan semalam kan. Sebab Saka, Bukayo Saka yang ambil penalti yang terakhir kan. Yang dalam keadaan genting final tu, player yang muda 19 tahun tak pernah ambil penalti dalam senior punya game. Kat Arsenal pun dia tak pernah ambil penalti. Tiba-tiba dia ambil penalti dekat final Euro 2020 dalam pasukan nasional. Memang sebenarnya satu tekanan lah kepada ni. Tapi it's good lesson to him. Sebenarnya satu lesson yang baik juga untuk anak-anak muda kita kat sini. Sebenarnya awak muda macam mana pun, awak berazam tinggi macam mana sekalipun dan awak buat betul-betul, awak ingin berjaya, insya-Allah anda akan berjaya dalam apa yang anda ceburi. Okey. Jadi last kali saya nak tutupkan dengan sudah semestinya COVID. Dan kalau saya cuba cari infografik yang terkini tapi saya jumpa yang sampai April saja. Jadi kalau perasan sebenarnya kes COVID ni terus naik. Kalau siapa perasan kes COVID-19 terus naik sekarang ini, bukan saya nak cakap bukan nak backup kerajaan pun, tapi sebenarnya satu dunia sedang mengalami kenaikan kes di negara masing-masing. Kalau ikut kat sini dia sampai April 2021 lah oleh Statista ni. Dan kita tengok Asia Pasifik, kita berada di Asia Pasifik ni lah kan. Jadi kes memang naik. Di Middle East dan Afrika pun naik kes. Dan Europe pun sebenarnya menunjukkan kenaikan kes walaupun kat ujungnya ada penurunan. Dan sekarang ni dengan penganjuran Euro pun sekarang ni memang ada kenaikan kes. Okey. Jadi Amerika pun sebenarnya dia dah mula landai. Tapi kes dia pun mula naik semula. Jadi sebenarnya tuan-tuan, puan-puan, abang-abang, kakak-kakak nak katakan dekat sini, kes akan apa orang kata, selagi mana COVID ni kita tak ada satu taktik yang betul-betul mampu membunuh, menyembuhkan COVID ni, maka COVID ni akan terus ada dekat dalam kehidupan kita. Jadi kita nak capai kehidupan normal tu mesti dengan, mungkin dengan vaksin yang sedang kita ada ni lah. Jadi siapa yang belum daftar vaksin, yang belum dapat panggilan vaksin, please kontaklah My Sejahtera ke kat Twitter JKAV benda kan. JKAV tu kontak mereka. Saya belum dapat temu janji vaksin. Pastikan anda dapatkan vaksin. Saya insya-Allah pada bulan ni akan lengkaplah vaksin dos kedua saya. Doakan lepas dapat vaksin tu jadi normal. Okeylah sihat, sebab
saya punya dos yang pertama itu saya demam sehari. Okay. Jadi terima kasih kepada mereka pada petang ni yang bersama-sama dengan saya. Ada yang kata saya tak dapat lagi appointment. Kena cepat-cepatlah contact dengan Jawatankuasa Vaksinasi Negara tu. Okay. Boleh guna saluran Twitter mereka ke ataupun hubungi nombor telefon terus. Okay, terima kasih para pengkomen saya. Mu'alim Fairul, terima kasih. Daripada hari Sabtu menyokong saya sehingga ke hari ini. Ustaz Isay ataupun kawan kita Isay merupakan penyokong Arsenal yang tegar. Terima kasih menyokong. Dan Pidoy sentiasa ada di sisi saya. Nanti kita jumpa lagi bila kita dah boleh rentas daerah dan negeri ni. Okay, so sehingga kita berjumpa lagi, stay safe. Tak ada keperluan duduk saja di rumah. Belum dapat vaksin, pergi cepat-cepat dapatkan vaksin. Jangan tunggu lama-lama. Okay, so insyaAllah nanti kan saya akan cuba beberapa topik yang dirancangkan pada minggu ini untuk saya jadikan sembang santai petang. Kalau ada siapa yang nak cadangkan, boleh cadangkan di komen tu. InsyaAllah saya akan perhatikan. Dan saya akan cuba bawakan kenalan-kenalan ataupun rakan-rakan yang saya kenal yang boleh bincang bersama dengan kita santai-santai di petang hari. InsyaAllah yang dalam masa yang terdekat mungkin pada isu PDPR dan juga isu pelajar yang meninggal dunia kan. Saya pun sedang lagi masih mendapatkan feedback daripada kawan-kawan saya yang mengajar sebagai seorang pensyarah. Jadi insyaAllah benda ni kita akan bukan bincang kan, kita cuba kupas dan ulas muka menjadi manfaat kepada kita semua. Kemudian mungkin hari Sabtu saya akan jadikan dia satu hari yang khas untuk saya sembang santai pasal isu semasa ataupun politik semasa di Malaysia. Jadi kawan-kawan yang mendengar ini ataupun yang mendengar part ini, sekiranya ada cadangan untuk dibincangkan, untuk disantaikan, untuk dikeutarakan, boleh juga hantar di komen Facebook lah. Okay. InsyaAllah video-video yang saya rakamkan di Facebook ni saya juga akan saya upload di Facebook, di YouTube saya. Jadi kalau di YouTube, siapa yang saksikan di YouTube, jangan lupa like, share dan juga subscribe channel saya. Okay. Jadi mudah-mudahan santai-santai kita ni sentiasa berisi dan bermanfaat. Moga-moga kita dapat info. Walaupun dia pasal sukan, pertamanya Djokovic juara Wimbledon dan Itali menjuarai Euro. Tetapi saya akan cuba menambahkan dalam isu sukan tu juga ada beberapa titik-titik yang kita boleh pertingkatkan. Antaranya kita kaitkan dengan sukan dalam negara kita ataupun apa cadangan-cadangan pembaikan yang boleh dibuat dalam sukan negara kita. Jadi insya-Allah mungkin sembang santai sukan ni juga saya akan jadikan ia sebagai satu bual bicara ataupun santai saya kepada audiens. Sebab saya tahu semua orang lelaki minat sukan kan, betul tak? Semua orang lelaki minat sukan. Ada yang minat bola, ada yang minat bola tampar, ada yang minat tenis dan macam-macam sukan lagi. Jadi kita cuba santaikan dekat sini. Dan mungkin pada petang ni orang semua sibuk berlari kot. Jadi view tak ramai. It's okay. Sebab saya akan konsisten untuk fokus memberikan pandangan saya tentang apa yang yang terbukti di hati ni, insya-Allah. Baik, saya rasa itu sahaja untuk petang ini. Terima kasih sekali lagi kepada mereka yang bersama dengan saya petang ini, menyokong dan memberi pandangan dan idea. Sekiranya ada, yes, you can comment dekat bawah. Saya cuba respon dan saya cuba bawakan isu itu untuk diperbincangkan, diperdebatkan. Saya cuba untuk tambah baikkan sembang santai ni untuk mungkin santai berdua ke santai bertiga. Itu tergantung kepada isu yang saya akan bawa. InsyaAllah kalau ada permintaan lagi, jangan malu, jangan segan untuk komen. Okey, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.